Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa kabar tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Sihat semuanya? Masih bersemangat semuanya? Waras insya-Allah. Alhamdulillah, mudah-mudahan semua kekal berada dalam kesihatan yang baik insya-Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له إلى الجنة وقال أيضا اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Puji dan syukur setinggi-tingginya kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla, Tuhan yang maha kuat, maha perkasa, lagi maha hebat, yang mentadbir semesta alam ini. Huwal qawiyyul aziz wal matin rabbul alamin. Syukur kita kepada Allah sehingga ke saat ini tanggal 17 Ramadan, berada pada separuh masa yang kedua di dalam Ramadan ini. Masih Allah panjangkan umur kita, diberikan kesempatan kepada kita untuk terus mengecapi pelbagai nikmat, kurniaan serta limpahan. Daripada pagi tadi sehingga sekarang jam 9 pagi, beberapa jam ini sahaja pun tidak ada seorang di kalangan kita yang mampu untuk menghitung nikmat yang telah kita gunakan. Apatah lagi yang mungkin telah menggunakan nikmat Allah ini 60 tahun, 70 tahun, berpuluh-puluh tahun yang lepas. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika sekiranya kamu ingin menghitung, mengira, menghisap nikmat-nikmat itu yang telah Allah berikan kepada kita ini, la tuhsuha, nescaya tidak ada seorang pun yang mampu untuk menghitungnya. Hanya Allah Azza wa Jalla meminta kepada kita menjadi hamba Allah yang bersyukur. Dan bersyukur ini tidaklah semata-mata dengan mengucapkan kalimah Alhamdulillah. Tidak cukup hanya sekadar itu tuan-tuan. Dia mesti dibuktikan kesyukuran ini dengan kesihatan, dengan umur, dengan harta, anak-anak, keluarga dan sebagainya. Ini kita kena buktikan dengan mempertingkatkan lagi amal soleh, kebaikan demi kebaikan, ibadah kita. Mudah-mudahan insya-Allah kita semua sedar akan nikmat ini dalam keadaan terus mempertingkatkan amal soleh kita. Amin, amin ya rabbal alamin insya-Allah. Selawat serta salam ke atas kekasih junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat, para tabi'in, tabi'in, para salafus soleh. Yang saya hormati, kita kasih bersama tuan imam kita yang baru selesai tadi kan. Alhamdulillah, masya-Allah. Terima kasih Ustaz yang memberikan semangat kepada mereka ni, dan terus kekal lah ni. Tak ada yang pulang tadi ni kan, insya-Allah. Daripada Qiyam tadi subuh, sahur sekali tadi sahur sekali, subuh, dan kekal sehingga sekarang. Seterusnya kepada tuan-tuan
puan-puan, ibu ayah yang diraikan, yang bersama untuk majlis kita, program kita pada hari ini. Kebetulan kita berada pada hari yang disebutkan sebagai nuzul Al-Quran. Ramai yang cuti mungkin pada hari ini. Terima kasih semua yang berada sebentar di dalam majlis ilmu ini. Pastinya saya kira ada yang penat, mungkin ada yang letih. InsyaAllah keletihan itu pasti ada ganjaran dikira oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Letih berada dalam rumah Allah, masjid ni kira okey ya. Bukan panas pun, ada aircon lagi ha. Nak dia kata ustaz tadi daripada subuh tadi kiam buka Oh sejuk betul ya. Alhamdulillah, terima kasih. Yang terakhir, pertemuan kita, saya berada di sini duk pegang mikrofon ni ke meja ni adalah pada Ogos tahun 2022. Lama. Ingat nak merajuk tak nak datang ni. Lama kan. Alhamdulillah panjang umur kita, diberikan lagi izin untuk kita bertemu. Mudah-mudahan pada pertemuan kita yang ringkas ini ada sesuatu yang baik untuk diri saya yang berada di hadapan dan kita semua yang mendengarnya. Saya tidak bercadang untuk panjang pertemuan kita pada hari ini, paling maksimum sampai pukul 10. Boleh lah Ustaz lah. Mungkin penat dah mereka ni kan, ke ada urusan lain ke lepas ni, yang ada kebun nak pergi siram pokok lah, yang ada ternak kan nak pergi bagi makan lah. Alhamdulillah, insya-Allah. Dalam waktu yang ringkas ini saya harap ada sesuatu yang baiklah untuk saya dan kita semua. Kita bercakap tentang Al-Quran. Kita bercakap tentang nuzul Al-Quran. Dua perkataan yang digabungkan ini, nuzul Al-Quran ini, saya kira tidak asing lagi bagi kita semua. Bagi orang Islam, bukan orang Melayu saja tuan-tuan. Ya, bagi semua orang Islam tidak asing dengan perkataan nuzulul Quran. Apakah makna nuzulul Quran? Apakah kaitan cerita-cerita yang terkait dengan peristiwa itu? Dan jauh yang lebih penting adalah apakah pengajaran yang boleh kita ambil? Jadi bukan hanya sekadar kita nak tahu kisah penurunan Al-Quran ini di sebalik sejarahnya. Yang jauh lebih penting adalah pengajaran. Jadi insya-Allah mudah-mudahan ada sesuatu yang dapat kita ambil pengajaran setelah selesai pertemuan kita yang ringkas pada hari ini. Jangan lupa yang baru sampai untuk berniat iktikaf. Mudah-mudahan setiap saat dan detik yang bergerak ini ada pahala ganjaran ditulis untuk kita. Hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ini maknakan dengan nuzulul Quran. Al-Quran itu kita tahulah maknanya. Nanti saya akan pergi kemudian pada perkataan Al-Quran itu. Walaupun dah tahu makna, dah ada makna-makna yang lain yang boleh kita ambil pengajaran tuan-tuan. Kita pergi terlebih dahulu pada perkataan kalimah nuzul. Boleh tak ikut sama-sama dengan saya tuan-tuan? Nuzul. Nuzul ya. Makna nuzul ini dia asal daripada kalimah nazala. Yang belajar bahasa Arab mudahlah faham tu. Ya. Apakah kalimahnya ataupun hurufnya? Apakah huruf yang terdapat dalam kalimah nazala ini? Huruf nun, huruf zai dan juga huruf lam. Nazala. Nun dan zai itu bersambung kan? Lam itu bersendirian. Nazala ini membawa makna turun. Ini kan kita naik surau masjid ni tadi kan ada tangga kan. Walaupun ada 2 anak tangga, 3 anak tangga, sebaik selesai sahaja nanti kita dah habis program ni, nak keluar nak pergi ke motor, kereta masing-masing, nak pakai slipper, kita menuruni anak tangga. Ya. Tangga adalah sulam. Aktiviti ataupun tindakan kita itu menurun tangga sebelum pakai slipper, namanya tadi apa dia? Nazalah. Ataupun kalau kita yang sedang turun, dinamakan sebagai yanzil, yang sedang turun, seseorang yang sedang turun. Adapun nama perkataan nuzul, maknanya adalah penurunan. Ada satu lagi kalimah daripada perkataan nazala tadi, dia boleh pergi kepada nuzul, penurunan. Ada satu lagi kalimah daripada nazala, dia boleh jadi tanzil. Sama-sama dengan saya tuan-tuan, tanzil. Semangat, ada orang lagi tu. Tapi nampak macam kuat belah sini pula. Sini ada orang juga kan.
Okey Tanzil ini pula apa dia? Turun secara berperingkat-peringkat. Ada makna yang lain tu. Ya. Hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi perkataan nazala, nuzul dan tanzil ini kita dah dapat dah. Maknanya yang nanti akan membawa kefahaman dan pengajaran yang besar antara kita dengan Al-Quran, kalamullah ini. Terlebih dahulu kita kena faham perkataan itu. Penurunan Al-Quran ini dia terpecah kepada dua bahagian yang besar. Yang pertamanya adalah, cuba sambung ayatnya tuan-tuan dalam surah Al-Buruj, menandakan tuan-tuan masih ada bersama dengan saya dalam majlis ini. Di hujung surah Al-Buruj ini, cuba sambung. Bal huwa Qur'anum Majid. Sambung tuan-tuan. Ada orang kat sana je. Kat sini mana orang? Sekali lagi saya ulang. Bal huwa Qur'anum Majid. Sambung tuan-tuan. Fi lauhim mahfuz. Boleh ya tuan? Malu-malu pula ni. Semua hafal tu, malu saja. Terutamanya pada ayat yang terakhir dalam surah Al-Buruj itu. Fi lauhim mahfuz ini maksudnya apa tuan-tuan? Segala yang terdapat ayat-ayat Al-Quran. Dengar baik tuan-tuan segala yang terdapat ayat Al-Quran daripada Bismillahirrahmanirrahim surah Al-Fatihah itu sehingga ayat yang terakhir imam duk baca setiap malam pada witir minal jinnati wan nas, semuanya itu telah lengkap siap di satu tempat namanya Lauh. Sama-sama dengan saya, Lauh. Lam, waw dan ha. Ha apa orang panggil? Ha pedas. Ha pedas kan? Bukan ha tebalan, ha pedas. Lauh, boleh bayang kalimahnya? Mahfuz ini apa dia? Yang terpelihara. Mari kita tengok dahulu apa makna lauh ini. Jika tuan-tuan ada kesempatan kena bertugas di negara Arab, ada pula bawa anak-anak kena duduk sama dengan keluarga, kan ramai orang kita kan yang petroleum apa semua, nurse kat sana kan, baik di Dubai baik di Arab Saudi sendiri. Anak tuan-tuan kata, abah nak pergi stationery masuk kedai alat tulis orang Arab kan, nak beli apa, tanya dekat anak kita kan, cikgu suruh beli whiteboard kecil papan putih kecil letak kat rumah, tulis jadual. Boleh, tak ada masalah. Mungkin 2x3 ke 4x4 kan, kecil saja. Jadi kita pun masuk dengan anak kita stationery kat kedai Arab ni. Jadi tokek alat tulis tu bila kita sampai dia tanya, tuan nak cari apa? Kita cakap, saya nak cari lauh. Jangan terkejut. Boleh? Hurufnya tadi apa dia? Lam, waw dan ha. Apa faham tokek Arab ni tadi tuan-tuan? Lauh ini apa dia tadi? Anak kita tadi minta apa dia? Whiteboard, papan putih. Lauh adalah papan putih dalam bahasa Arab. Jadi faham kita. Ini Pak Arab ni tadi yang tokek kedai tu kan, dia faham. Bila kata saya dan anak saya datang ni nak cari lauh lah, dia pun faham, mari sini, ada kat belakang sikit. Dia tunjuk, ini papan putihnya tuan. Tuan nak saiz mana, saiz mana, ni besar kecil semua ada, sedang pun ada. Yang Allah maksudkan di hujung surah Al-Buruj itu adalah fi lauhim mahfuz. Allah Azza wa Jal ada satu papan yang besar. Inilah makhluk yang pertama Allah ciptakan sebelum diciptakan segala makhluk yang ada. Sebenarnya saya kena tanya dulu, ni saya dah bagi jawapan. Sepatutnya saya tanya dulu, apakah makhluk yang pertama Allah ciptakan? Jadi dah tak boleh tanya sebab saya dah sebut. Tapi masih boleh ada soalan. Kalau tadi makhluk pertama Allah ciptakan lauh, papan. Makhluk yang kedua Allah ciptakan apa tuan-tuan? Ini ada hadiah ke Ustaz? Hadiah nanti last kan? Last macam tu tak ada hadiah. Tak ada hadiah jangan tak nak jawab, kena jawab jugalah. Makhluk yang kedua Allah ciptakan apa dia? Siapa boleh bantu saya? Tepat betul ya. Kuat sikit Tuan Haji bagi kawan-kawan dengar. Dia qalam. Dia bukan kaf, qaf. Terima kasih, tepat jawapan. Dengar qalam. Qalam ini apa dia? Ya, pen ataupun pena. Itu kan sebelum kita tidur malam ada surah namanya Al-Mulk kan, kita baca kan. Sini mungkin ada baca jemaah tak?
Kebanyakan tempat masjid dah baca dah. Habis saja kita baca surah Al-Mulk itu, ada surah yang kedua, namanya surah Al-Qalam. Nun wal qalami wama yasturun, kata Allah. Allah bersumpah dengan qalam, pena, pen. Inilah makhluk yang kedua Allah ciptakan selepas diciptakan papan putih tadi, ataupun satu tempat lah, ya. Apa kegunaan dua makhluk ini? Dengan pena dan juga papan ini, Allah tulis segala-galanya yang terkait dengan kehidupan kita di dunia ni, tuan-tuan. Bukan hanya Al-Quran, ditulis juga dekat papan itu Taurat, Zabur, Injil. Apa lagi yang ditulis di situ? Allah tuliskan tentang diri kita, tuan-tuan. Bermula kita berada di alam roh sehingga nanti kita dimatikan, diwafatkan, dicabut nyawa kita. Jodoh, rezeki, hari ini berada di mana, pagi ini kita berada dalam masjid, semuanya telah siap tertulis. Di mana tadi tempatnya? Di loh. Boleh faham ini dulu? Maka terdapat juga di loh itu tadi adalah ayat-ayat Al-Quran yang daripada Bismillahirrahmanirrahim sampai minal jinnati wan nas. Boleh masih bersama dengan saya lagi? Masih berada dalam bersama dengan saya lagi, ya? Baik. Kemudian ketika Al-Quran ini telah lengkap, Allah Azza wa Jalla masih belum menghantar, namanya wahyu ini, kalamullah ini, tidak menghantarkan Al-Quran ini lagi ke bumi. Kemudian diciptakan malaikat, kemudian diciptakan jin, kemudian diciptakan ayah kita Nabi Adam dan isterinya Hawa dalam surah Al-Baqarah pada ayat ke-30. Berlaku satu tindakan yang Nabi Adam lakukan bersama isterinya Hawa, menyebabkan mereka berdua ini dikeluarkan daripada syurga, kena pergi ke bumi. Semua ini telah tertulis di Lauh Mahfuz itu tadi. Sebaik sampai di bumi, jangan lupa tadi, apa yang tadi yang telah siap antaranya Al-Quran. Al-Quran telah siap. Pergi kepada Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, terus Al-Quran masih berada terpelihara di Lauh tadi, tidak lagi diturunkan ke bumi. Tiba kepada Nabi Musa diturunkan Taurat, tiba kepada Nabi Daud diturunkan Zabur, kepada Nabi Isa diturunkan Injil, masih tidak lagi diturunkan Al-Quran. Tiba kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab itu dinamakan baginda Nabi, digelar antara namanya Al-Mukhtar. Juga Nabi kita digelar sebagai Al-Mustafa. Apa makna Al-Mukhtar dan Al-Mustafa ini, tuan-tuan? Yang terpilih. Apa boleh kita faham daripada perkataan terpilih ini? Al-Quran yang telah lama siap, yang telah lengkap itu dipilih baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk menyambutnya, membawanya, bergerak dan dikongsikan, memastikan pergi sampai kepada umat akhir zaman, iaitu kita ini pada hari ini, tuan-tuan. Maka di awal ini ingin saya mengajak kita semua membayangkan kita ini adalah umat yang terpilih. Bukan makna kata Taurat, Zabur dan Injil itu tidak mulia. Tetapi di kalangan di kebanyakan kitab-kitab termasuk suhuf, yang paling termulia sekali adalah Al-Quran. Kata Allah Azza wa Jalla di hujung-hujung ayat yang terakhir dalam surah Yusuf, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Dengar baik, ma kana hadisan yuftara, walakin Al-Quran itu apa dia? Walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi. Al-Quran itu sifatnya apa dia? Membenarkan lagi kisah-kisah yang terdapat di dalam kitab-kitab sebelum Al-Quran. Maka penting saya ceritakan di awal ini berkenaan dengan Lauh Mahfuz tadi, Al-Mukhtar, Al-Mustafa, terpilih ini, supaya apa dia, tuan-tuan? Kita kena rasa kita ini adalah umat yang benar-benar Allah pilih, yang paling terbaik. Bagaimana ayatnya yang biasa kita dengar? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian semua ni, kita ni, tuan-tuan, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Allah kepada kita, kita ini adalah sebaik-baik umat
Tak sempat kita nak kira ada berapa umat sepanjang tamadun zaman manusia ni daripada Nabi Adam. Tak sempat kita kira, mungkin terlepas, mungkin terlupa ni. Balik nak kena cek balik. Banyak umat yang sebelum kita, tapi Allah kata kita adalah yang paling terbaik. Ukhrijat linnas, sepanjang tamadun manusia berada di atas dunia ini. Maka tuan-tuan, sebentar kita bertanya masing-masing pada diri kita masing-masing. Apakah kita rasa dengan kemuliaan Al-Quran ini yang dipilih Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu, kita rasa tak kita ini adalah insan ataupun umat yang paling istimewa? Dia makna rasa istimewa ni bukan bangga. Bukan bangga. Tak, maknanya apa dia? Rasa Allah sangat lebih sayang kita banding umat yang lain. Itulah yang Allah sebut di dalam surah Ali Imran. Jika kita nak Allah mencintai kita, ada syarat. Allah sebut bagaimana? Kul in kuntum, biasa kita dengar ayat ini, kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Allah pesan kepada Nabi SAW, Muhammad, tolong beritahu kepada sahabatmu dan kepada umatmu, jika mereka ingin Allah mencintai mereka, pesan kepada mereka, mereka mesti hidup dalam keadaan mengikut sunnah-sunnahmu. Allah sebut, bila ada orang yang mengikut sunnah baginda Nabi SAW dalam sepanjang kehidupannya, Allah akan mencintai dia dan akan mengampunkan dosanya. Tuan-tuan, jangan sempat mengantuk. Kalau mengantuk, saya pun takut ngantuk juga. Jangan sempat mengantuk. Baik, kita kembali. Perkataan nuzul tadi saya pecahkan kepada dua. Yang pertamanya, kalimah nuzul ini kita faham penurunan. Penurunan ini terbahagi kepada dua. Mari sama-sama dengan saya, jangan tersasar, ya? Jangan pergi jauh. Bahagian yang pertama, penurunan, dia di Lauh Mahfuz yang telah lengkap tadi Al-Quran, dia turun ke Baitul Izzah. Sama-sama dengan saya, Baitul Izzah. Baitul Izzah ni di mana? Langit dunia. Ada yang mengatakan dia setentang dengan Kaabah. Siapa yang pernah pergi umrah, pergi haji kan, ketika dia tawaf tu ataupun dia solat dekat sekitar lantai Kaabah, cetrai tengok atas. Wallahu ta'ala a'lam. Ada orang duk kata, saya pun tak adalah berapa nak fokus sangat tengok masa ada, baru balik bulan lepas juga. Orang kata atas tu nampak awan lah. Ada juga orang kata, Firdaus, kalau kau tengok atas tu tak ada burung yang berani jalan ataupun dekat atas tu, yang setentang dengan Kaabah pergi ke atas. Ada juga orang kata kapal terbang pun tak jalan atas tu. Tapi dalam hadis yang sahih Nabi sebut, di atas Baitul Izzah, setentang ke atas itu, kita di bawah ni kita tawaf kan, 7 pusingan kita tawaf. Di atas itu ada apa dia? Dalam hadis yang sahih, ada 70,000 malaikat. Mereka sentiasa bertawaf, tidak pernah berhenti sehingga bumi dan dunia ini kiamat. Sebutkan lagi dalam hadis itu, malaikat yang melakukan tawaf, selesai sahaja 7 pusingan, mereka keluar. Dan malaikat yang dah keluar ni tadi, dia tidak akan beli visa baru. Macam kita nak pergi visa umrah, datang lagi umrah yang kedua. Tidak akan repeat tawaf mereka. Mana kata batch ini selesai 7 kali pusingan, keluar, masuk batch yang baru, kumpulan yang baru. Boleh faham? Sentiasa ada tawaf di atas sana malaikat. Atas tadi namanya apa tadi? Baitul Izzah. Maka pada malam Al-Qadar, penurunan yang pertama Al-Quran daripada Lauh Mahfuz, dia pergi kepada Baitul Izzah itu. Ini bahagian yang pertama. Pada bahagian yang kedua, disebutkan juga penurunan ini, makna yang ataupun bahagian yang kedua adalah daripada Baitul Izzah, langit dunia itu tadi, turun secara tanzil. Jangan lupa tadi kalimah yang saya sebutkan, tanzil, berperingkat-peringkat turunnya. Tadi kuat sangat sebenarnya suara ni. Sagi kan minta air pula, risau juga kan? Tuan-tuan, bahagian yang kedua, penurunan secara berperingkat.
maka dia turun kepada Nabi kita Al-Quran ini sallallahu alaihi wasallam, turun kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam selama 23 tahun. Ini tadi namanya At-Tanzil. Sama-sama dengan saya, At-Tanzil ataupun tanzil, maknanya turun secara berperingkat melalui malaikat Jibril. Ya. Yang pertama sekali, wahyu yang pertama sekali, maklum kita ni, ketika itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di atas Gharun Hira, berada di atas gua Hira. Ketika itu Nabi sedang beruzlah, Nabi sedang berkhalwah, Nabi sedang berada dalam keadaan confused, apakah sebenarnya yang sepatut dia lakukan untuk berhadapan dengan masyarakat Mekah yang jahiliyah, yang melakukan perkara yang luar daripada batas manusia yang normal. Maka ketika itulah turunnya malaikat Jibril alaihissalam. Tuan-tuan tahu kisah kan? Ini masuk kepada isi penting pertemuan kita pada pagi ini, iaitu pengorbanan Nabi kita nak kenang ketika menerima wahyu ini. Seorang sahabat Nabi, ni kisah ni berlaku di Madinah. Seorang sahabat Nabi, dia ada soalan yang rare, soalan yang tak terfikir oleh orang lain. Apa dia? Kebiasaannya sahabat Nabi yang ramai-ramai ni bagi datang jumpa Nabi, bila Nabi kata ada wahyu yang baru, mereka disebutkan dalam surah At-Taubah, was-sabiqunal awwalun, iaitu mereka berlumba-lumba nak jadi orang yang terawal untuk mendengar, menghafal, mengulang dan memahami ayat-ayat wahyu yang baru. Itu standard kebanyakan para sahabat. Tetapi ada seorang sahabat ni, dia tanya, tiba-tiba terfikir nak tanya soalan yang pelik, membuatkan sahabat yang lain, bagus juga soalan hang ni. Apa soalannya? Ya Rasulullah, kaifa ya'ti al-wahyu ilaik? Bagaimana wahyu tu datang kepada engkau? Kan pelik tu kan? Tak terfikir selama ni. Selama ni mereka datang, dengar ayat yang baru dan hafal, kemudian faham, amalkan. Tetapi kawan yang seorang ni tanya kepada Nabi, macam mana tuan wahyu tu datang kepada engkau? Sebelum ni kami fahamlah yang kata tu Jibril. Maka baginda Nabi SAW menceritakan kepada para sahabat, malaikat Jibril membawa wahyu sebagai perantara ini. Dia datang dalam beberapa keadaan. Keadaan yang pertama, dia datang dalam bentuk asalnya. Dalam bentuk asalnya, malaikat Jibril ni, sepanjang pengetahuan kita tuan-tuan mungkin dengar atau membacanya, besar mana malaikat Jibril ni? Besar mana? Ada orang ke tidak lagi ni? Jangan kata tak ada. Saya datang jauh ni tuan-tuan, penat ni tadi. Berkali-kali WhatsApp tadi, dah sampai belum? Dah sampai belum? Dah sampai bagi tahu. Berapa besar malaikat Jibril ini tuan-tuan? Senang kita jawapan, besar, habis lah. Okay. Bukan sayap. Boleh bayang burung ataupun bulu ayam kan? Apa nama yang kalau kita tarik satu tu, dia punya bulu lah kan? Ya, sehelai dia panggil. Bulu yang sehelai itu sahaja yang dimiliki oleh malaikat Jibril disebutkan dalam surah Fatir berdekatan dengan surah Yasin. Fatir sahabat Yasin. Allah Azza wa Jalla ciptakan malaikat ini, mereka ada yang 2 sayap. Maksudnya ada kiri kanan. Mereka ada yang 3 sayap, mungkin di tengah-tengah ada satu. Mereka ada 4, bahkan ada lebih. Yazidu fil khalqi ma yasha, kata Allah, boleh lebih. Cumanya dalam hadis Nabi sebut, bila kawan ni tadi tanya kepada Nabi, Jibril datang dalam bentuk asal. Nak tanya lagi soalan rare, macam mana sayap dia besar mana? Nabi tak ceritalah besar mana. Nabi hanya terangkan, jika satu sahaja bulu dia itu tertanggal, nak pergi ke bumi ini, dah menutup setengah bumi ini tuan-tuan. Setengah. Banting ini besar mana? Tak besar mana kan? Paling-paling pusing sesat kat situ je. Makna kata besar sekali. Hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah, mengapa Jibril mesti menjadi ketua malaikat? Itulah yang disebut dalam ayat yang kita baca dalam surah Al-Qadar. Itu juga yang dibaca di dalam surah dalam surah An-Naba, maafkan saya, dalam surah An-Naba pada juzuk yang ke-30. Malaikat Jibril ini menjadi ketua malaikat kerana dia adalah malaikat yang paling besar.
Dan dialah yang bertemu dengan semua para nabi dan para rasul untuk membawa wahyu kitab-kitab yang kita sebutkan tadi bersama dengan suhuf. Malaikat Jibril, malaikat ini yang sama juga memberikan tawaran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi pulang dalam keadaan sedih peristiwa Nabi berdakwah di Taif. Hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ini bentuk yang pertama ya, malaikat Jibril datang dalam bentuknya yang asal. Nabi ada sedikit ketakutan ketika dia datang dalam bentuk asal, seperti dalam peristiwa di Gharun Hira, wahyu yang pertama tu kan. Sedang Nabi beruzlah seorang diri, tiba-tiba ada makhluk mari datang peluk. Takut juga tu tuan-tuan. Kalau macam malam tadi qiyamul lail mungkin berjamaah, tapi nanti ada hari tuan-tuan berqiyamul lail di masjid ini seorang diri. Sedang rakaat yang keempat, tiba-tiba tengah sujud kan, ataupun tengah tahiyat akhir, ada satu makhluk peluk tuan. Apa kata? Rasa-rasa malaikat Jibril ke? Minta maaf dia tak datang lagi dah. Lembaga kan, macam-macam lah duk kita fikir. Baginda Nabi SAW dierat ataupun dipeluk begitu erat, kemudian dipaksa pula untuk membaca. Apa jawapannya? Ma ana biqari, aku tak mampu baca. Hadirin yang dirahmati Allah, itu keadaan yang pertama, datang dalam bentuk yang asal malaikat Jibril. Keadaan yang kedua, dia datang dalam bentuk menyerupai seorang lelaki. Yang kebiasaannya malaikat Jibril ini dia menyerupai seorang pemuda sahabat Nabi SAW bernama Dihya bin Kalbi, seorang lelaki yang handsome. Sampai ke satu tahap bila Nabi beritahu kepada para sahabat, nampaklah para sahabat ada wahyu yang baru sampai. Itu adalah malaikat Jibril, dan para sahabat yang lain tidak ganggu. Bagi selesai dahulu, kemudian baru Nabi panggil para sahabat, mari dengar ayat-ayat yang baru. Ini bila datang dalam bentuk pemuda lelaki yang kacak ini, Nabi rasa okey lah, tak stres mana. Ya. Bentuk yang ketiga, malaikat Jibril ini datang, dia tidak menyerupai sebarang bentuk kecuali dia datang dalam bunyi loceng yang berdesing. Bila kali terakhir dengar loceng dekat Sungai Lang ni? Tak dengar dah saya rasa kan. Ke sekolah ni ada? Sekolah ni ada budak-budak ni kan kalau loceng kan. Cuba biarkan cikgu tu buka loceng rehat tu, mungkin sepatutnya 15 ataupun 10 saat. Tapi hari tu tah macam mana cikgu tu naik angin pula kan. Rasa nak buat kelainan lah sikit. Dia biarkan on setengah jam. Apa jadi orang kampung? Dengar pula bagi kuat lagi. Kita rasa apa dia? Bingit kan, bengang. Tuan-tuan tahu tadi Ustaz ada sebut pasal Israel apa Zionis tadi kan. Saya macam terdengar tadi Ustaz sebut kan. Tuan-tuan tahu antara yang mereka duk buat dekat orang-orang Palestin di Gaza ini, cara mereka menyeksa bagaimana? Mereka naikkan drone, mereka naikkan drone macam sebesar meja ni, ada yang sebesar kereta kita ni. Dia naikkan drone di atas rumah-rumah orang Palestin di Gaza ini. Dia drone itu mengeluarkan bunyi loceng tuan-tuan, 24 jam, siang dan malam. Ini berlaku. Video tu masuk juga dekat kita. Tak tahan tuan-tuan. Kita duduk tidur, budak-budak motor main dekat, harapnya tak ada lah, dekat tempat saya hijau ada pula pening kepala YB sekarang nak bantras budak-budak mak rempit ni kan. Kita jadi apa? Dia tak selesa. Yang ada anak yang baru pulang, mungkin shift malam baru pulang, mengganggu. Jadi dalam keadaan ketiga ni, ketika malaikat Jibril datang dalam bentuk ataupun dalam situasi loceng yang berdering ini, Nabi rasa ada sedikit tekanan. Ini yang disebutkan di dalam surah Taha, ma anzalna alaikal Quran litashqa. Kami turunkan ayat Al-Quran ini bukan untuk susahkan engkau. Jangan rasa susah wahai Muhammad. Illa tadhkiratan liman yakhsha. Dia turun tidak lain tidak bukan kecuali sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah. Itu cara yang ketiga. Cara yang keempat, wahyu ini sampai kepada Nabi SAW melalui terus ke dalam hati. Contoh seperti dalam mimpi, Nabi tidur, Nabi terjaga, tiba-tiba benda tu berulang
datang di fikiran Nabi. Nabi sebut dia datang terus masuk ke dalam hati. Boleh dapat? Daripada keempat-empat keadaan ini faham kita yang cara yang ketiga tadi, iaitu dalam keadaan loceng yang berdering, ini yang paling menyusahkan ataupun Nabi rasa tertekan. Apakah pengajaran yang boleh kita ambil tuan-tuan? Satu ketika Nabi SAW bersama dengan sahabatnya, mereka menaiki unta dalam satu perjalanan. Nabi berada di atas untanya betina bernama Qaswa. Cerita ini diceritakan dalam surah Al-An'am. Dia bukan cerita dalam ayat, tetapi asbabun nuzul surah Al-An'am pada juzuk yang ke-7. Kata Nabi SAW, turunnya surah Al-An'am ini daripada ayat yang pertama sampai ayat yang terakhir, dia turun sebiji. Dia turun lengkap. Kalau tadi surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, ayat 1 sampai 5 itu dia terputus 6, 7 dan 8 pada waktu yang lain. Tetapi surah Al-An'am itu tadi dia turun lengkap. Ketika turun itu, malaikat Jibril yang membawa surah Al-An'am ini bersama delegasi Jibril ini ada 70,000 malaikat yang lain mengiringi dia. Bila tiba kepada Nabi SAW, Al-Qaswa, unta Nabi ini tadi ni, dia break secara mengejut. Jangan bayangkan naik unta pakai tali pinggang keledar tuan-tuan. Macam kita pakai kan. Bila break mengejut itu bagaimana? Nabi sebut sampai aku tercampak, terjatuh ke atas tanah. Hadirin yang dirahmati Allah, apa yang saya nak sebutkan di sini? Apa yang kita nak ambil pengajaran sepatutnya? Iaitu pengorbanan Nabi lah. Nak membawa Al-Quran, nak menerima Al-Quran, dah berhadapan dengan kesusahan. Nak mempertahankan Al-Quran pun dalam satu pengorbanan yang lain. Ketika surah Al-Alaq tadi turun 1 sampai 5, terhenti tuan-tuan. Malaikat Jibril datang pada waktu yang lain, tempoh yang lama. Disebutkan ada yang sampai sebulan baru datang wahyu yang kedua dan seterusnya. Juga disebutkan dalam riwayat yang lain sampai setahun. Apa tekanan yang Nabi terima? Datang orang Quraisy, antaranya wanita Quraisy. Mereka datang jumpa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hei Muhammad, mana syaitan engkau?" Disebut perkataan gitu. Mana syaitan engkau yang kau kata dapat wahyu daripada Tuhan? Dia merujuk kepada Jibril. Sedih Nabi tuan-tuan. Tengok Nabi nak bawa Al-Quran dihina, dikeji. Pernah tak tuan-tuan membaca Al-Quran, tiba-tiba terhenti membaca Al-Quran? Mungkin ada urusan tertentu, ada orang mari datang menggunakan perkataan kesat kepada kita tentang Al-Quran. Tak pernah. Maka baginda Nabi SAW disebutkan dalam riwayat, Nabi sedih bila orang Mekah cakap macam-macam begitu sebab Jibril tak datang ni. Nabi sampai naik di atas bukit yang berada di sekitar Mekah. Nabi dongakkan wajahnya ke langit. "Hei Jibril, kotlah hang tak nampak aku. Sekarang aku berada di atas bukit ini, mudah untuk nampak. Sekarang aku berada di sini." Sampai ada dalam riwayat lain menyebutkan, Nabi sampai buka baju Nabi. Kenapa? Nak tunjukkan aku betul Muhammad. Mari datang bawa wahyu yang baru. Hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, penting untuk kita mengenang pengorbanan Nabi yang tadi namanya tanzil, turun secara berperingkat-peringkat ini pergi kepada dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Supaya apa dia? Kita kenang pengorbanan ini supaya hari ini penting dia bukan hanya dalam bulan Ramadan yang disebut bulan Al-Quran. Penting hari ini kita mesti setiap hari. Jika setahun ada 365 hari, 365 harilah dalam setiap hari kita mesti membaca Al-Quran. Kita hari ini tinggal apa dia tuan-tuan? Tinggal apa dia? Antara kita dengan Al-Quran tinggal apa dia sahaja? Tinggal baca je. Perlukan sedikit usaha. Mungkin ada yang nak menghafaz, tinggal hafaz. Perlu lagi mungkin sedikit usaha, dan inilah yang sepatutnya berlaku. Kena faham. Baca sahaja tidak cukup. Itulah yang Allah sebut dalam surah Sad. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru. Kita kena mentadabburnya, menghayati ayatnya. Waliyatazakkara ulul albab. Kesan daripada kita menghayati, kita akan boleh mengambil pengajaran daripada ayat-ayat yang kita baca. Maka sangat mudah. Hari ini kan
untuk memahami ayat Al-Quran, tuan-tuan saya tanya, senang ke susah? Saya ulang sekali lagi soalan saya. Hari ini untuk kita faham ayat-ayat Al-Quran, senang ke susah tuan-tuan? Sangat senang. Dah tak perlu macam orang dulu nak kena buka tafsir, nak kena bawa ke hulu ke hilir berat. Sekarang ini semua dah berada di mana? Ya, berada di mana? Dalam phone kita semua ada dah. Bukan hanya Al-Quran sahaja, terjemahan pun ada, bukan terjemahan pun, tafsiran ringkas pun ada. Kalau kita tak boleh rasa berat nak pergi tafsiran yang lebih mendalam, yang ringkas pun dah okey lah. Pimpinan Ar-Rahman semua ada dalam PDF. Tinggal lagi kita tanya pada diri, nak ataupun tidak. Dan selamat ya tuan-tuan, selamat. Tak ada dalam mana-mana ayat Al-Quran dan tidak ada dalam mana-mana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memberitahu kepada kita macam ni. Jika kalian ingin mengaku menjadi orang beriman, orang Islam yang sebenar-benarnya, syaratnya sehari mesti kena faham, bukan sekadar membaca, mesti kena faham 10 ayat Al-Quran, baru layak menjadi orang yang beriman. Selamat, tak ada arahan macam tu tuan-tuan. Kalau ada, pening kepala kita. Apa maknanya di situ? Walaupun satu hari kita boleh baca dan faham satu ayat, itu sudah memadai dan sangat-sangat besar usaha kita antara kita dengan Al-Quran. Sebab itu dinamakan hari ini perkataan yang tepat bukan membaca tau sebenarnya hari ini. Perkataan yang tepat bukan qiraatul Quran sahaja. Namanya adalah muamalah. Bahasa sedikit moden, berinteraksi. Pernah dengar perkataan ini kan? Hari ini sepatutnya kita kena pasak dalam minda kita menjadi tagline, berinteraksi dengan Al-Quran. Apa makna berinteraksi tuan-tuan? Kalau kita ada 2 orang anak murid, kita bayangkan dalam satu kelas, sebab ada sekolah kat sini kan, yang dinamakan guru dan anak murid ini ada interaksi antara guru dan murid. Apa yang kita faham? Maknanya apa dia? Bila ada soalan daripada guru, nanti mesti kena ada jawapan daripada anak murid. Bila anak murid bertanya apa benda yang dia tak faham, guru cuba menjawab. Ini namanya ada interaksi dalam kelas tersebut. Dua hala. Itu mudah faham. Interaksi ini 2 hala. Apa makna kita berinteraksi dengan Al-Quran tuan-tuan? Kena ada respon dengan Al-Quran yang kita baca. Itu yang disebutkan di awal surah Al-Anfal. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Interaksi kita dengan Al-Quran mesti pergi kepada hati. Apa makna wajilat? Hati ada rasa getaran. Dia bukan gementar, rasa getaran, respon. Contoh ayat yang kita baca kan, ayat ini kena kepada aku. Allah minta aku yang lelaki ni kena jaga solat berjamaah ni. Allah minta aku yang katanya alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfikun. Apa interaksinya? Beriman betul, jaga akidah kita, kuatkan, mantapkan akidah kita, kemudian jaga dirikan solat, terutamanya lelaki kena mari datang berjamaah. Bukan hanya solat, habis solat kena infak, namanya wa mimma razaqnahum yunfikun. Inilah maknanya interaksi dengan Al-Quran. Hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sedar tak sekarang ini kita dah berada pada separuh masa yang kedua? Saya kira kita semua sedar ya. Saya nak bawakan beberapa keadaan untuk memastikan kita ini nak kembali kepada Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran bukan hanya pada Ramadan. Kita nak kekalkan momentum Ramadan ini selagi nyawa kita di kandung badan. Saya ajak sama-sama, mari kita pergi kepada beberapa keadaan yang saya cuba sampaikan. Keadaan yang pertama, baru ni kemarin Malaysia main bola tu lawan siapa? Bahrain ke Oman? Oman berapa siapa menang? Saya tak tengok langsung. Yang saya tahu ramai komplain tentang padang rumput tu. Rumput padangan. 1-0 2-0. Kita kalah ke menang? Kita bagi orang menang, bukan kita kalah. Kita bagi orang menang kan. Bagi Chan. Baik masing-masing biasa tengok bola kan. Bahkan dulu masa kita remaja pun kita main bola. Main bola ni untuk adil kedua-dua pasukan, dia berikan 2 masa. Separuh masa pertama dan separuh masa kedua. Tuan-tuan mari sama-sama bayangkan saya
Separuh masa pertama selesai. Pasukan A telah mendahului, berada di hadapan 3. Pasukan B kosong, 3-0. Apabila selesai separuh masa pertama, berhenti rehat 15 minit. Kumpulan ni masuk dalam bilik rehat dia, kumpulan ini pun masuk dalam bilik rehat dia. Bersama dengan kumpulan pemain bola ini adanya jurulatih. Betul tak ni? Betul kan? Ada coach dia kan? Ada jurulatih dia. Tuan-tuan, mari kita pergi di bilik persalinan kumpulan yang dah dapat 3 ni tadi, dah menang ni tadi. Dalam 15 minit ini, tuan-tuan rasa jurulatih ini yang dah menang 3 ni tadi, dia akan cakap apa dekat anak-anak buah dia ataupun pemain dia? Rasa-rasa dia cakap apa, tuan-tuan? Bantu saya. Siapa yang tengok bola selalu? Dia cakap apa dia? Adakah dia akan cakap Alhamdulillah, kalau tu pasukan orang Islam, Alhamdulillah kita dah 3. Nanti separuh masa kedua kita main-main sajalah. Kita main kat kawasan kita, keeper back, penyerang orang tu datang, kita rembat bagi luar, bagi out. Dapat penonton tu bola bawa balik. Tuan-tuan rasa dia cakap macam tu ke? Paling kurang dia akan cakap 2 keadaan. Saya kira tuan-tuan setuju dengan saya. Keadaan yang dia keadaan yang pertama dia akan cakap macam ni. Nampak separuh masa kedua nanti kita boleh makan lagi diorang ni. At least kita boleh balik ni 6-0 ni, nampak gaya ni. Boleh jadi tak dia cakap macam ni? Boleh jadi. Sebab dia dah nampak, oh dekat sana lubuk. Biasanya sebut lubuk kan. Itu sana, bat belah sana dia tu lemah ni. Nanti separuh masa kedua harap dapat serang banyak sikit kat sana. Silat-silat kita boleh bawa balik 6-0. Keadaan pertama. Keadaan yang kedua boleh jadi dia cakap macam ni. Kesian juga tengok ni, mereka ni dah lah tuan rumah. Malu diorang ni, nanti kita bantai sampai 6-0. Yang penting jangan bagi 1 lah, kita bawa pulang 3. Maknanya kata apa dia? Kita bertahan. Betul tak tuan-tuan? Paling kurang dia akan cakap bertahan. Jangan bagi bolos. Saya tak nak walaupun 1 untuk mereka. Paling kurang 3 kita kena bawa balik. Ini di bilik pasukan yang dah lead tadi 3. Mari kita pergi pada pasukan bilik persalinan, pasukan yang kalah ni tadi. Apa dia akan cakap rasa-rasanya jurulatih yang kalah ni? Tak ada harapan lah kita ni. Nanti masuk separuh masa kedua, kita pun main jogging-jogging lah dalam tu, sekadar nak menghabiskan masa. Adakah dia cakap macam tu? Tak ada tuan-tuan. Walaupun dia pasukan tercorot kan, lawan dengan pasukan yang nombor 1 ranking kan, saya kira jurulatih itu tetap akan cakap kita masih ada harapan, kita masih ada peluang. Ya, cumanya baiki tang ni, tang tu, tang ni, baiki. Lepas ni saya akan tukar pemain ni, keluar pemain ni, ganti. Maknanya kata kekalkan ada semangat. Apa boleh kita faham dengan Ramadan pada separuh masa yang kedua ni? Malam tadi tarawih sampai mana Ustaz? Malam tadi tarawih, malam cuti tu tadi tu. Barisan soft sampai mana? 7 Dia sama ke malam 1 Ramadan, 4 Ramadan, 7 tu juga? Tak kan? Sampai mana? 1 Ramadan sampai mana? Sampai belakang. Sampai kat yang kat lantai luar tu ke? Sampai kan? Semalam saya di Shah Alam, kemarin saya di Kelana Jaya, kemarin saya di Kuala Lumpur Breakfast, kemarin semua merata lah dekat Subang, dekat Shah Alam. Orang kita bila masuk separuh masa yang kedua ni, hilang 50 ke 60%. Besar ke kecil tu tuan-tuan? Besar tu tuan-tuan. 50-60% ni besar kehilangan. Separuh lah katanya. Takut tu nak sebut. Tetapi ini saya sebutkan syahid tau. Yang kata 50-60% ni syahid. Syahid ni. Tetapi orang yang syahid ini bukan cari aib orang. Nanti saya akan sebut. Kenapa saya sebutkan perkara ni? 50-60% yang syahid ini, yang anehnya nanti 1 Syawal dia datang balik. Tiba-tiba dia ada nyawa yang kedua. Tadi kata syahid kan? Meninggal lah tu. Tiba nanti 1 Syawal dia macam main game, ada nyawa yang kedua, bayar token, ada nyawa balik. Ada balik dia. Pernah 1 tahun, saya kira tahun 2018 ke 2017. Siapa ada kalender tahun 2017-18 boleh cek balik. Kebetulan masa tu 1 Syawal hari Jumaat. 1 Syawal tu hari Jumaat. Apa yang berlaku yang aneh pada 1 Syawal hari Jumaat itu? Boleh faham rasanya kot? Apa yang anehnya? Subuh macam subuh biasa Ustaz, 1 Syawal tu.
Tapi jam 8 suku 8.30 pagi tu jadi tak muat parking ni, semua parking sampai luar. Ada yang blok sana sini, berebut masuk semua ni kan, sesak semua kiri kanan. Nanti Jumaat masih boleh ramai lagi. Aneh tu berlaku semula kejadian yang pelik itu nanti asar, nanti maghrib, isyak dan seterusnya. Jika panjang umur, jumpa balik 1 Ramadan, tarawih yang pertama. Faham tak maksud saya tuan-tuan? Makna kata apa kita ni? Ada di kalangan orang Islam yang beribadah dalam keadaan memilih pada waktu-waktu yang tertentu. Dia rasa nak datang, dia rasa. Dia ibadah rasa-rasa. Dia bukan nak beribadah mengikut kehendak Allah dan Nabi. Sebab tu saya sebut di awal tadi, kita yang lelaki ini 365 hari sepanjang tahun, setiap hari selagi nyawa di kandung badan, solat kita di mana yang lelaki tuan-tuan? Masjid ataupun surau. Usaha berjemaah. Saya kerja lah Ustaz, macam mana nak bagi datang jemaah? Kumpul kawan-kawan dekat ofis. Kena ada kepala tu yang mari ajak tu. Kena ada. Tak kisah di mana pun kita solat, yang penting yang lelaki ni berjemaah. Isu jemaah panjang pula nanti nak cerita. Tuan-tuan, bukan maksud saya nak mengaibkan 50-60% yang kilang ini, tetapi ketika kita dapat tahu, tadi ada jawapan Ustaz jawab yang semua pun nampak kan, setiap malam tarawih sekarang ni bermula daripada 11-12 ni dah mula berkurang. Tuan-tuan, baki ke hadapan 13-14 malam ini, tuan-tuan yang hadir bersama dengan saya pagi ini, tanggungjawab tuan-tuan jika perasan jiran, kiri kanan, depan belakang, dah tak nampak lah mereka ni Ustaz, isyak dan tarawih ni, kita kena rasa apa dia? Tanggungjawab ajak mereka semula mari datang. Kena ajak. Rasa tanggungjawab. Dia bukan tiba-tiba bagi salam dekat WhatsApp call ke, mari datang lama tak nampak hang semua. Tak, tanya khabar dulu. Ini trik dia ataupun cara dia. Tanya khabar. Kok mungkin dia tak sihat. Mungkin tak sihat, tanya khabar. Kena ada cara. Dan saya kira sebenarnya masjid dah macam-macam nak kreatif kan, buat program kan, untuk pastikan kita ni penuh. Dah pening kepala, bukan senang tuan-tuan. Ya, nak bagikan ramai orang datang ni AJK. Menjadi anak-anak karya menjadi tanggungjawab bersama. Dapat perasan ada jiran yang tak datang, mari ajak sama penuhkan semula. Hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Baik, kita kembali mengenang lagi situasi yang pertama tadi tentang pasukan bola tadi kan, selesai. Situasi yang kedua, mari sama-sama kita bayangkan. Bila kita bayangkan situasi ini, kita akan rasa terus bersemangat, baik dari sudut solat dan mengaji Al-Quran. Bercakap tentang nuzul Al-Quran, kita bersemangat terus untuk membaca Al-Quran, bukan hanya pada bulan Ramadan. Situasi yang kedua, tuan-tuan, benda ni kena ada dalam diri kita. Tadi saya dah sebut malaikat Jibril kan. Situasi yang kedua adalah ketika kita nak beribadah tu, apa sahaja, mari solat, nak datang jemaah ke, ataupun baca Al-Quran ke, nak bantu orang yang susah ke, bersedekah ke, bila tiba-tiba ada perasaan malas, itu standard manusia kan. Ada rasa penat, itu standard. Tapi bila nak datang tu, cepat fikir ini tuan-tuan, Allah Azza wa Jalla mengirimkan kepada kita malaikat. Malaikat ini dia standby, sangat ready nak lihat kita nak buat amal ibadah itu dalam keadaan segera ataupun bertangguh ataupun tak nak buat langsung. Inilah makna dalam ayat kewajipan berpuasa ya. Sama-sama dengan saya perhatikan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Biasa kita dengar ayat tu. Tuan-tuan, perasan tak? Ayat ini Allah gunakan kalimah kutiba. Asalnya kalimah itu boleh Allah firmankan begini, ya ayyuhalladzina amanu wujiba. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan. Pun wajaba, wujiba sama kalimahnya dengan kita, wajib. Tetapi kata ulama tafsir, ketika Allah nak mewajibkan ibadah puasa ni kepada orang yang beriman, digunakan kalimah kutiba, kerana kalimah kutiba membawa dua makna. Ini yang merujuk kepada isu malaikat, cerita malaikat tadi. Dengar baik-baik tuan-tuan perhatikan baik-baik. Makna yang pertama kutiba ini, saya ada pen. Kalau tadi kolam tadi kan, pun pena, saya ada kolam, pen,
Ini saya ada kertas putih. Ini aktiviti ni apa nama ni? Aktiviti apa ni? Sedang menulis. Menulis dalam bahasa Arab kataba. Sesuatu yang diconteng dekat dinding tiang masjid ni, kita tak tahu siapa pula budak yang conteng ni. Disebut dalam bahasa Arab kutiba al-kitabah. Ada seseorang telah menconteng ataupun dinding ini telah diconteng. Tu kutiba, ditulis. Ini makna pertama kutiba, ditulis. Makna yang kedua kutiba dalam ayat kewajipan berpuasa tu tadi, kata ulama tafsir, makna yang kedua adalah sesuatu yang tersusun rapi. Ini semua boleh dikaitkan dengan Ramadan dan boleh dikaitkan dengan Al-Quran, antara interaksi kita dengan Al-Quran. Baik, kita pergi yang pertama. Makna tadi yang ditulis. Rupanya kata ulama tafsir, ketika bulan Ramadan ini masuk sahaja Ramadan, Allah mengarahkan para malaikatnya pergi ke bumi melihat hamba-hambaku yang mereka itu sedang berpuasa, yang mereka itu ingin jadi orang yang beriman, nak baca Al-Quran, nak bersedekah, bertarawih, buat yang baik, sedekah, makan apa semua ni. Allah arahkan malaikat, tolong tulis sekecil-kecil amalan yang mereka buat dalam bulan Ramadan. Jangan terlepas ataupun jangan tertinggal. Ini makna pertama kutibah, ditulis. Boleh faham tuan-tuan? Makna yang kedua tadi, sesuatu yang tersusun rapi. Apa boleh kita kaitkan dengan Ramadan dan Al-Quran ini? Kata ulama tafsir, orang-orang yang beriman, dia faham makna kutiba dalam ayat 183 surah Al-Baqarah itu tadi. Tiba sahaja bulan Ramadan, dia sepatutnya ada atau cara, agenda, kurikulum yang tersusun rapi. Apakah kurikulum atau cara ini? Atau cara ibadah dia sepanjang bulan Ramadan. Dan disebutkannya, kata para alim ulama, terutamanya mereka dalam bidang tafsir, atau cara yang paling atas sekali, number one adalah dalam bulan Ramadan ini kita dengan Al-Quran. Ya, nombor satu. Sebab bulan ini dinamakan bulan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Tuan-tuan, baginda Nabi SAW dalam sebulan Ramadan 30 hari, berapa kali Nabi khatam? Berapa kali Nabi khatam? Sekali sahaja. Rasa macam tak banyak. Tapi tahun Nabi nak diwafatkan, Nabi nak wafat itu 2 kali. Nabi bertadarus dengan malaikat Jibril. Jadi hari ini, ya, saya harap kita semua, anak-anak kita yang dah boleh baca Al-Quran, yang dah meningkat sekolah menengah, ya, sepatutnya dalam Ramadan ini paling kurang kita boleh khatam sekali bacaan. Ya. Dalam keadaan macam mana sekalipun kita boleh usaha, kita mesti usaha. Jika soalan tu datang macam ni kepada saya, yang macam mana ya nak pastikan saya ni ustaz masih berada di landasan Ramadan, macam mana saya nak pastikan saya ini di track, masih on track Ramadan? Jawapannya senang sahaja. Tengok nanti ni maghrib kita nanti ni, sebelum terbenamnya matahari, kita berhenti membaca Al-Quran sampai juzuk ke berapa? Jika kita belum berhenti sampai juzuk ke-17, maafkan saya tuan-tuan, ditakuti kita telah tergelincir daripada track Ramadan ini. Ditakuti. Kerana ini adalah bulan Al-Quran. Kita bertanya kepada masyayikh yang masih hidup sezaman dengan kita. Kita tanya, Syekh, macam mana I cannot brain, bahasa orang sekarang kan, tak boleh terfikir di akal. Mereka salafus soleh yang hebat itu, Imam Syafi'i sendiri, anak dia dan anak muridnya beritahu, ayahku dan guru kami, bila tiba Ramadan, dia sangat busy dengan menulis kitab. Dia sangat busy dengan kelas-kelas dia. Orang mari datang tanya soalan itu ini. Tapi anak dia dan anak muridnya beritahu, ayah dan guru kami bila tiba Ramadan, Imam Syafi'i ini, dia akan khatam Al-Quran 2 hari sekali. 2 hari sekali. Macam tak boleh terima di akal, tuan-tuan. Tapi hari ni ada anak-anak tahfiz kita boleh buat 1 hari 15 juzuk. 1 hari 15, hari yang kedua 15 selesai.
Nampak macam dah payah. Ada lagi hebat, imam-imam yang lain lagi hebat. Satu hari 2 kali lagi cannot brain. Kalau 30 hari, berapa total dia khatam tuan-tuan? Kalau sehari 2 kali, sehari 2 kali, 30 hari berapa kali? Sebulan Ramadan 60 kali. Kenapa boleh jadi begitu tuan-tuan? Mereka ini berinteraksi, membaca berserta faham. Sebab itu boleh sampai kemanisan membaca Al-Quran. Mungkin kita tak mampu, tapi paling kurang harapnya kita boleh selesai 30 hari ini 1 kali khatam. Jadi ditanya kepada Syekh ni tadi ni, kita tanya pada guru-guru kita, tak boleh terima akal lah, macam mana mereka boleh baca Al-Quran banyak begitu dalam bulan Ramadan? Apa jawapan guru kita tuan-tuan? Jawapan mereka senang. Mereka orang salaf dahulu dalam bulan Ramadan membaca Al-Quran sibuk seperti itu. Umpama kalian pada hari ini di akhir zaman sibuk memegang apa tuan-tuan? Handphone. Makna kata apa dia? Banyak masa orang kita sekarang di akhir zaman ini dengan phone. Mereka dalam pada zaman yang terdahulu ini, yang salaf ini, mereka banyak memegang Al-Quran ataupun mereka hafaz dan membacanya dalam keadaan hafaz. Tuan-tuan, ini yang nak kita muhasabah sama kita. Baik, itu keadaan yang kedua. Bayangkan malaikat ya, sentiasa yang namanya tadi kutiba, nak tulis kebaikan, maka rebut perbanyakkan baca Al-Quran. Saya pergi situasi yang ketiga. Ini pun kita kena fikir dan sentiasa terbayang. Bayangkan tuan-tuan sebelum kita masuk Ramadan, di hujung-hujung Syaban hari itu, baginda Nabi SAW bagi datang jumpa pengerusi nazir masjid ini. Ni bayangkan, jangan kata saya sesat pula, kan? Bayangkan Nabi datang jumpa nazir, jumpa tuan imam. Saya ingat nak solat berjamaah termasuk bertarawih di masjid Sungai Lang ni. Masjid ni masjid tempat tuan-tuan ni. Apa perasaan tuan imam dan nazir ketika Nabi sebut macam tu tuan-tuan rasa? Berbesar hati tak? Weh, seronok ni. Ini begitu baik untuk anak karya ni. Saya kira surau-surau di bawah karya masjid ni pun tutup pakai mangga semua. Mari datang kita penuhkan masjid ni. Dan saya kira 50-60% yang kita kata hilang tadi ni tak hilang punya tuan-tuan. Apa poin saya? Sekarang ini dalam apa saja ibadah kita, baik sedekah, baca Quran, mari datang solat jemaah, solat bersegera, bayangkan Nabi ada sebelah kita, nak tengok kita beribadah. Sebab bukan senang Nabi bawa solat ini tuan-tuan, yang 5 waktu kita tahu dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Diminta oleh Nabi Musa, naik baliklah Muhammad, minta lagi diskaun tu 5 tu pun umatmu yang dekat banting tu ada yang nanti culas. Contoh, bukan Nabi Musa cakap macam tu, contoh. Tapi Nabi kata akhirnya apa dia tuan-tuan? Malu dah. Besar pengorbanan Nabi kita tuan-tuan. Maka cuba bayangkan ni bayangan yang ketiga ketika kita nak mengaji Quran, bayangkan Nabi tengok, itulah yang Nabi perjuangkan Al-Quran. Bayangkan Nabi berada di samping nak dengar bacaan kita. Kita akan baca bersungguh-sungguh. Kita akan cuba memahami ayat yang kita baca. Baru rasa manisnya membaca Al-Quran. Mari datang solat bersegera, malu kita bila kita sampai, kita terlewat, Nabi tunggu, malu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, itu situasi yang ketiga. Dan situasi yang keempat ini yang terakhir pada pertemuan kita hari ini, saya kira penting juga untuk saya sebutkan. Bayangkan tuan-tuan, ini adalah Ramadan yang terakhir Allah takdirkan untuk kita. Boleh faham maksud saya? Bayangkan ini Ramadan yang terakhir untuk kita. Tiba-tiba nanti malam tuan-tuan bermimpi, sampai 3 malam mimpi yang sama, cerita dekat isteri, cerita kat anak-anak. Apa 3 malam mimpi yang sama? Kita meninggal dunia. Tuan-tuan, ada kawan-kawan saya tak berpeluang lagi kawan-kawan duk ajak tapi tak kesempatan. Kawan-kawan saya yang duk mengajar ni, kelas agama dalam penjara Kajang ada, penjara Sungai Buloh ada. Dia kata, Daus, kau pergi try bagi tazkirah, ceramah sikit dekat mereka, beri nasihat. Saya kata, insyaAllah ada peluang.
Kawan ni yang dah balik ni bagi tazkirah tu, dia kata apa? Aku ingat aku nak bagi tazkirah kat diorang, akhirnya aku yang sendiri rasa insaf, tuan-tuan. Apa dia? Kenapa macam tu? Ada satu ketika kawan ni kena ceramah dekat banduan akhir. Kan banduan akhir yang dia duduk sendirian kan. Banduan akhir ni dia tahu apa dia tentang diri dia, tuan-tuan? Hukuman gantung sampai mati. Dia tahu. Bila dia pergi dekat mahkamah, jatuh sabit kesalahan, hakim tu kata sekian tarikh, sekian jam, kena gantung sampai mati. Dunia dia masa tu rasa apa, tuan-tuan? Hilang segala kemanisan dunia. Jadi bila mari datang kawan ni nak bagi tazkirah dekat dia, warden panggil lah, ini tazkirah terakhir lah untuk dia. Ustaz tu pula yang rasa insaf. Jadi nak makan tengah hari pun tak selesa. Sebab warden ni beritahu dekat banduan ni, apa menu yang terakhir tuan nak sebelum dijatuhkan hukuman. Tuan-tuan ingat dia minta apa? Tak ada. Apa yang dia minta? Dua je. Berikan saya sejadah dan berikan saya air untuk mudah berwuduk. Bayangkan kalau dia punya hukuman gantung sampai mati tu pukul 11, makna kata subuh tadi adalah subuh yang terakhir. Confirm dia tahu. Dia tahu bukan kata subuh ke depan ni, esok ni ada lagi untuk dia. Zuhur sekejap lagi pun dah tak ada untuk dia. Tuan-tuan rasa macam mana dia solat subuh tadi, tuan-tuan? Macam mana rasanya? Kalau boleh tak nak bagi salam kan? Kita imam baru baca panjang sedikit, kau siap kau lepas solat ni kan? Yelah nak cepat kan, sekarang kan subuh pukul 6 lebih kan, 6.30 baru selesai kan, nak pergi kerja apa semua. Tapi saya berani jamin, banduan akhir yang tadi subuhnya yang terakhir ni, dia tak tergamak nak memberi salam. Makna kata kalau dia beri salam, boleh tak dia bangun lagi untuk solat subuh? Dia tak boleh. Maknanya begitulah sepatutnya kita kena membayangkan. Bila panggilan azan, kita dengar ni, speaker ni kuat sampai ke rumah kita, tuan-tuan. Tapi kita masih plan, asal lambat lagi, baru azan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kenapa kita lalai? Kerana kita merasakan umur masih ada. Sedangkan Allah sebut di hujung surah Luqman, ada 5 perkara yang Nabi SAW tidak mampu menceritakan kepada para sahabat soalan-soalan ini. Antaranya adalah wama tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Kalian sama sekali tidak mengetahui di mana bumi dan tempat dan masa kalian akan dimatikan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah, ketika kita berada di dalam bulan Ramadan ini, bayangkan mungkin ini adalah Ramadan yang Allah takdirkan terakhir untuk kita. Maka kita akan buat bersungguh-sungguh dan kita akan memenuhkan ruang solat ini, dan kita akan mengaji Al-Quran bersungguh-sungguh. Segala amal ibadah semua kita akan buat bersungguh-sungguh. Sebagai yang terakhir pertemuan kita pada hari ini, itu 4 keadaan. Izinkan saya bertanya kepada tuan-tuan. Kalau tadi saya dah sebutkan keadaan yang ketiga, Nabi tu bayangkan dia ada nak mari datang solat di masjid, tuan-tuan ni. Sekarang soalan saya kan, boleh saya tanya tuan kerana tuan seorang berada keluar daripada barisan, maka kena jawab soalan. Boleh tuan kan? Balik nanti dah habis program ni keluar kan, tiba-tiba Nabi nak bersalam bersama dengan tuan kan, kat tangga. Mungkin letak slipper ke sana kan. Salam, Nabi tanya, nak cakap apa dengan saya? Nabi beri peluangan. Tuan nak cakap apa dekat Nabi? Kalau itulah soalan yang Nabi tanya, nak cakap apa rasa-rasa? Bantu saya jawapan. Rasa nak cakap apa? Ada di pejabat tu panggil saya tazkirah Zuhur kan. Saya tanya seorang-seorang nak cakap apa kat Nabi, nak cakap apa ni. Kalau saya tanya seorang sampai berbuka kita ni. Beberapa orang saya tanya boleh. Tuan nak cakap apa bila Nabi beri peluang? Berdoa. Doakan saya kan. Nabi tanya, nak doa apa? Doa ni banyak luas. Nak doa apa? Kekal dalam Islam, meninggal mati dalam Islam kan. Alhamdulillah. Ada certain tempat saya tanya, tak ada jawapan. Makna kata apa dia? Clue. Sebab apa dia? Selama ini kita tidak membayangkan Nabi tu ada hidup bersama dengan kita. Ya? Ada yang jawab macam ni, ya Rasulullah, aku minta maaf. Kenapa? Banyak kan benda yang Nabi minta kita tak buat.
Sunnah-sunnah Nabi tuan-tuan, dia senang ya. Sebelum kita tidur nanti malam, selepas kita baca Al-Mu balik, sebelum baca doa tidur, tuan-tuan tanya soalan ni, simple je. Apa sunnah Nabi yang telah aku buat pada hari ini? Sebab siapa boleh jamin nanti pejam dia boleh bangun lagi? Tak ada jaminan kan? Tak ada jaminan. Bila kita adalah hamba dan umat Nabi yang mengharapkan syafaat bantuan Nabi nanti di mahsyar Allah, soalan tu penting, kita kena tanya. Boleh sebelah sini boleh adanya. Last, tuan nampak baju agak cerah sikit banding yang lain. Tuan akan jawab apa kalau Nabi tanya, nak masuk kereta buka alam kan, datang naik kereta ke naik motor tuan? Tuan Haji datang naik motor ke naik kereta? Naik motor. Baru nak start kaki, Nabi bagi salam sebelah kiri ni kan. Tuan Haji nama, terima kasih. Nak minta apa, nak cakap apa? Nabi beri peluang. Nak cakap apa Tuan Haji? Ya? Sorry? Keselamatan. Doa lah tu kan. Minta Nabi doakan kan. Doakan kita. Ya? Ada satu, terima kasih tuan ya. Ada satu channel, balik boleh cari tahu. Dulu dia ada dalam TV Al-Hijrah. Program tu namanya Laukana Bainana. Pernah dengar program tu? Cerita tu kan? Laukana Bainana. Apa maknanya? Jika sekiranya Nabi bersama dengan kita. Laukana Bainana Al-Habib. Jika sekiranya Nabi SAW bersama dengan kita. Program tu macam mana? Ada dua lelaki. Seorang bawa kamera, seorang bawa mikrofon. Kerja mereka dua lelaki ni cerita ni dekat Mesir. Channel ni, program ni dekat Mesir. Dia pergi dekat pasar, kat supermarket, dekat Petronas, dekat Petropam, dekat mesin ATM. Siapa saja orang awam yang dijumpa, dia terus tanya, "Lau kana bainana al-habib, madza turiyan taqulu ma'ahu? Madza tatlub minhu?" Tuan, jika Nabi bersama dengan kita sekarang ini, tuan nak minta apa dekat Nabi? Sama soalan macam saya tanya tadi ya. Sama. Ada satu babak tu, dua lelaki ni tadi dia pergi dekat seorang wanita. Wanita ni dia sedang dengan troli dia dekat supermarket. Kat supermarket dia tengah pilih buah, tengah pilih sayur. Lelaki ni datang soalan sama. Puan, jika Nabi bersama dengan sekarang ni, bersama dengan kita ni, puan nak cakap apa dekat Nabi? Tuan-tuan rasa apa respon wanita ni? Tak ada respon. Terlepas dia, buah yang dia pegang sedang pilih tu, dia pergi satu sudut sebelah sana, dia menangis. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kenapa? Dipujuk balik. Wartawan ni datang pujuk balik. Kenapa puan nangis? Kenapa akak nangis? Kami tanya soalan simple. Akhirnya dia kata apa dia? Jawapannya mungkin sama dalam hati kita tuan-tuan. Dia kata banyak kesalahan ataupun banyak perkara yang Nabi minta aku lakukan, aku tidak lakukan. Nak minta maaf tu rasa malu sangat, tebal muka. Kenapa rasa malu dan rasa tebal muka? Tapi nanti di mahsyar Allah, itulah susuk tubuh yang semua manusia daripada Adam sehingga manusia yang terakhir akan mencari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih, panjang hadisnya. Baik umat Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Musa, Nabi Isa, semua umat para nabi ni tadi, mereka di mahsyar Allah cari nabi mereka untuk dapatkan pertolongan. Apa kata nabi mereka ni kepada kaum mereka? Minta maaf bro, dah tak boleh lah. Antara kita dah selesai dekat dunia dulu. Nak minta pertolongan seorang je boleh sekarang di mahsyar Allah. Di mana? Kena cari siapa dia? Muhammad bin Abdullah. Tuan-tuan bayangkan begini hospital yang paling dekat Sungai Lang ni mana? Hospital Banting Pergi sana ramai orang kan? Ramai orang. Sedang tunggu giliran, tuan tanya seorang lelaki sebelah, "Bang, sakit apa?" "Saya sakit sekian-sekian." "Datang daripada mana?" "Datang daripada Ampang." "Apa perasaan tuan yang penduduk di Banting ni? Apa perasaan?" "Oh, rupanya aku lama sebab ada orang Ampang mari datang sini menumpang hospital kami ni." Bukankah dekat Ampang ada hospital sendiri? Kita tanya yang kiri, kita tanya yang kanan. "Sakit apa bang?" "Sakit sekian-sekian." "Datang daripada mana?" "Datang daripada Kajang." Alamak, ingat Ampang je. Orang Kajang pun mari datang nak berubat, nak mari datang jumpa doktor dekat Banting. Patut lambat saya kat sini.
Tuan-tuan, di mahsyar Allah, kita umat Nabi SAW memerlukan bantuan daripada Nabi kita. Dalam masa yang sama, umat yang lain pun mari datang nak dapatkan syafaat dan pertolongan daripada Nabi kita SAW. Sebab penting hadis ini, apa pengajarannya? Untuk kita mendapat syafaat yang terawal dan yang semaksimum mungkin daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, maka hidup di atas dunia ini jangan tinggalkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sedikit yang saya kongsikan pada pagi ini ada baik untuk diri saya yang bercakap di hadapan. Tadi janji pukul 10, ni dah lajak sampai 10:18. Saya minta maaf. Ada sesuatu saya kira dapat kita kongsikan tadi. Harapnya insya Allah, mudah-mudahan sama-sama kita doakan panjang umur kita, diberikan kesihatan sehingga dapat bertemu dengan malam-malam akhir dalam Ramadan ini, dan dipanjangkan umur usia kita, diberikan kesihatan. Bukan ini Ramadan yang terakhir untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada pihak pengurusan masjid, Abang Hashim yang sudi menjemput saya lagi, pada Tuan Imam dan tuan-tuan muslimin muslimat semua yang hadir pada pagi ini. Mohon maaf di atas kekurangan terkasar bahasa. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ada ucapan Ustaz? Ada. Apa penyampaian? Terima kasih ucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Firdaus Binatan di atas penyampaian tazkirah duha kita pada pagi ini, dan insya-Allah kita akan teruskan dengan acara yang terakhir. Saya mempersilakan Al-Fadhil Tuan Nazir untuk mengiringi Al-Fadhil Ustaz Firdaus Binatan untuk kita buat